السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi, timbalan pengurusi, Imam Bilal Hajatan Kuasa, sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita sambung tafsir juzuk yang ke-30, masih lagi dalam surah Al-Insyirah. Itu surah yang nombor 94. Ayatnya ada 8, ada 27 kalimah dan 103 huruf. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi ulumihi ulumana fid darain radhiyallahu anna wa radhiyallahu ankum. Kita nak masuk berkait dengan ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, bekerjalah, bekerja keraslah. Fa idza faraghta fansab. Jikalau kamu sesuatu benda itu dah buatlah sebaik mungkin. Yakni setelah Allah mengurniakan beberapa banyak nikmat yang telah disebut itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digesa agar bersyukur dan supaya rajin beribadat dengan bekerja keras dalam perkara tersebut. Janganlah ada waktunya sampai terbuang tanpa difaedahkan. Bermakna apabila selesai mengerjakan sesuatu ibadat, hendaklah diiringi dengan ibadat lain sebagai tanda kerja keras yang menamatkan. Maka kita dah buat satu benda kerja, buatlah kerja itu sebaik mungkin. Jikalau fa'iza faraght, jikalau kamu hendak nak buat satu benda, bila dah fikir nak buat, buatlah sebaik mungkin. Kata Ibn Abbas, apabila selesai menunaikan sembahyang fardu, bekerja keraslah untuk Tuhanmu dengan berdoa. Bekerja keraslah untuk Tuhanmu dengan berdoa dan berharaplah kepadanya sahaja serta memohon segala permintaan. Apabila Ibn Abbas ni, seorang ulama bagi tahu, jikalau kita dalam apa jua perbuatan kita tu, buatlah sebaik mungkin. Contoh berkait dengan sembahyang. Bila kita buat dalam sembahyang, maka kita gunakan sebaik mungkin, seafdal-afdal mungkin yang melibatkan dalam sembahyang. Sebelum nak baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuntutan sunat, kita gunakan sunat tu. Lepas tu doa iftitah, kita pakai doa iftitah supaya nak menyempurnakan, kita buat sebaik mungkin. Lepas dah habis sembahyang, kita berdoa, kita gunakan adab-adab doa, iaitu dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar, dengan selawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ditutup dengan amin. Segala kelakuan-kelakuan yang kita buat tu, berdoa, bersungguh-sungguhlah dalam doa. Nak main, bersungguh-sungguhlah dalam apa yang kita main. Macam contohnya main bola, bersungguh dalam main bola tu. Ataupun belajar, bersungguhlah dalam belajar tu.
Itu yang dimaksudkan dalam Ibn Abbas. Kata ulama lain, kata Ibn Mas'ud, apabila selesai dari mengerjakan segala yang fardu, kerjakanlah sembahyang malam. Atau dimaksudkan juga apabila selesai berjihad menentang musuhmu, kerjakanlah ibadah kepada Tuhanmu. Atau jika selesai menyampaikan perutusan Allah, lakukanlah ibadat dengan meminta ampun dan dosa kaum mukminin. Maka setiap kerja yang kita buat dalam pemikiran kita, kita kena buat sebaik mungkin, semampu mungkin. Itu dikatakan fa iza faraghta fansab. Jikalau kita dah ada raghbah ni keinginan nak buat, kita dah masuk dalam perbuatan tu, maka kita buatlah sebaik mungkin, semampu mungkin. Dalam berkaitan dengan sembahyang ni ada sembahyang yang wajib, ada sembahyang sunat. Di kalangan sembahyang sunat, yang paling hebat sekali sembahyang sunat itu sembahyang malam. Di kalangan jenis sembahyang malam yang paling hebat sekali, tergantung dengan keadaan. Ada 5 amalan yang Nabi buat dalam sembahyang tahajud, jarang Nabi tinggalkan, iaitu Nabi sembahyang tahajud 2 rakaat. Lepas tu Nabi akan sembahyang sunat taubat, Nabi akan sembahyang sunat tasbih, sunat hajat, lepas tu ditutup dengan sembahyang sunat witir. Maka segala amalan-amalan tu yang paling banyak Nabi buat dan sahabat-sahabat buat. Maka bila kita tahu kelakuan itu yang Nabi buat, maka kita pun cuba buat mana yang kita mampu. Macam sembahyang duha, paling tinggi sembahyang duha dalam mazhab lain, ada hadis lain mengatakan 12 rakaat. Maka kita buat 12 rakaat, sekurang-kurang seumur hidup sekali. Begitu juga dengan sembahyang duha 8 rakaat. Kita pun semua dalam mazhab Syafi'i memandang hadis tu yang lebih utama dalam 8 rakaat. Sembahyang witir, Nabi paling banyak sembahyang witir berapa rakaat? 11 rakaat. Sekurang-kurang dalam sehidup sekali kita buat 11 rakaat sembahyang witir, terutama pada bulan Ramadan. Nabi sembahyang witir pada bulan Ramadan biasanya 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam jadi 8. Lepas tu 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat dengan 1 salam, semua menjadi 11 rakaat. Itu yang orang kata kalau sembahyang tarawih ni 10 rakaat sama macam sembahyang witir, lebih kurang sama, tapi tak sama macam sembahyang witir sebab niatnya berbeza. Niatnya berbeza. Kita zaman sekarang ni berkaitan dengan ilmu tu biar jelas. Kadang-kadang kita tak suka ilmu tu datang pada orang lain. Kadang-kadang kita kata ni tak ada sebab kita memusuhi orang tu. Macam contohnya di kalangan ustaz-ustaz Wahabi, dia cakap berkaitan dengan hadis. Bila kita dengar, kita kata tak ada dalam hadis. Sebelum nak kata tak ada, cek betul. Kalau ada, kata ada. Kalau salah, kata salah dengan betul. Mana-mana musuh kita kalau bercakap dengan agama, kalau benda tu betul, tetap betul. Dan kalau benda tu salah, kena ada penjelasan salah, bukan dengan emosi. Kalau kita musuh orang dengan emosi, bermasalah. Hidup kita akan berhadapan dengan berbagai jenis masalah. Maka dalam sembahyang digalakkan sembahyang juga sembahyang sunat. Apabila berjihadlah sebaik mungkin berserta dengan ibadah. Maksudnya apa? Kita berjihad berserta dengan ibadah untuk meningkatkan sifat ikhlas dalam jihad. Sebab orang yang berjihad ni dia ada penyakit, iaitu nakkan martabat di sisi pandangan manusia. Bila dia nak martabat di sisi pandangan manusia, takut-takut dia syahid, pandangan kita dia ni syahid. Syahid dunia dan akhirat. Syahid ada 3. Syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat, orang yang mati terbakar, orang yang mati lemas, orang yang mati terhempap bangunan, orang yang mati sebabkan kena makan binatang dan sebagainya, maka dikatakan syahid akhirat. Ini syahid akhirat. Syahid dunia dan akhirat tidak istilah dimandikan. Siapa je? Orang yang berjihad fi sabilillah ataupun orang yang menjaga negara daripada musuh. Macam contoh macam Thailand nak serang, Vietnam nak serang Malaysia. Kita menjadi askar sukarelawan untuk mempertahankan Malaysia. Mati kita itu mati syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia. Apa tu syahid dunia?
Syahid dunia tu ialah orang yang mati, nampak dia syahid pada dunia dan akhirat. Mati dalam peperangan untuk pertahankan negara, ataupun mati dalam berjuangkan Islam, nampak dia meninggal dalam keadaan yang macam tu. Tetapi Allah Ta'ala tahu niatnya bukan untuk Allah, tetapi niatnya untuk pandangan dari sisi pandangan manusia. Maka dia punya meninggal, dia bukan syahid dunia dan akhirat. Meninggal dia kerana dunia semata-mata, maka dia akan masuk neraka paling awal. Maka niat kena diperbaiki. Sebab itulah orang yang jihad banyakkan beristighfar. Orang yang berdakwah banyakkan beristighfar. Orang yang banyak berdakwah, mengajar orang dan sebagainya, dia kena banyak beristighfar. Supaya apa? Nak jaga hati je, nak jaga niatnya supaya jangan tersalah niat. Kadang-kadang mulanya niatnya betul, bila sampai waktu tiba-tiba kita nampak ada perubahan diri je, maksudnya ada niatnya dah mula berubah. Maka nak tahan niat tu atas jalan yang betul, perbanyakkan istighfar supaya Allah Ta'ala kontrol hati tu atas jalan yang benar. Sampai apa jua keadaan pun atas jalan yang benar sampailah meninggal. Itu yang dikatakan dalam Ibn Mas'ud, bila kita dah buat satu benda, cari jalan yang lain supaya kawal keadaan tu, supaya sentiasa amalan tu terjaga, supaya jangan dimusnahkan dengan perbuatan yang lain ataupun dengan niat yang salah. Niat yang salah, kita belajar agama kerana apa? Kerana dunia. Itu niat yang salah. Kalau meninggal dalam keadaan niatnya untuk dunia, meninggal dalam keadaan fasik, meninggal dalam keadaan berdosa, wa na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kena jaga niat dalam belajar dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala jaga sebaik mungkin, semua tu okey. Macam contohnya kita tanya, kamu belajar kerana apa? Kerana sijil. Marah tak orang? Nak marah tak orang? Salah ke tak salah? Saya belajar kerana SPM. Salah ke tak salah? Saya belajar kerana nak kerja. Salah ke tak salah? Zaman sekarang ini tak ada salah. Zaman dulu ada salah. Sebab apa? Sebab jabatan agama dia dah tahu siapa yang layak menjadi pemimpin ataupun tidak. Zaman sekarang ni kita tak tahu. Macam kita belajar kan, kita belajar ada niat untuk nak mengajar. Macam kenapa? Takut-takut kamu bakal akan mengajar, walaupun kemungkinan kamu tak mengajar. Sebab apa? Satu hari kemungkinan nak ajar tak semestinya masyarakat. Kemungkinan ajar isteri, kemungkinan ajar anak-anak, kemungkinan nak ajar cucu, kemungkinan nak ajar saudara mara. Maka kita kena ada niat, kita belajar untuk mengajar. Untuk apa kena mengajar? Untuk supaya apa yang kita belajar tu biar faham jelas, supaya kita dapat menjelaskan orang lain. Bila kita dah faham berkaitan dengan bacaan, makhraj huruf, kita dah tahu makhraj hurufnya, mana yang duduk kat pipi, mana yang duduk kat holkom, mana yang duduk kat tengah-tengah lidah. Semua tu kita tahu. Maka kita kena jelas benda tu. Bila kita jelas, kita boleh menjelaskan pada orang lain. Maksud mengajar ni, maksudnya apa? Kita dapat faham agama tu dengan jelas, kita dapat menjelaskan pada orang lain. Maka siapa-siapa yang belajar, macam contoh, saya nak ambil PhD, ni dunia ni tak ada masalah. Sebab apa? PhD satu laluan, satu bahagian untuk je mendapat title dalam pekerjaan yang sepatutnya kerja. Macam PhD doktor, PhD biasa doktor dalam bidang perubatan, doktor dalam bidang agama, hadis dan sebagainya. Memang je kena tunjukkan kelayakan je siapa, supaya ada keyakinan orang terhadap diri je. Benda tu kena ada. Tetapi kita kata ini tak ikhlas, tak, jangan libatkan tak ikhlas. Sebab ni keadaan dunia zaman sekarang ni. Dunia zaman sekarang ni, kalau kita lawan, kita yang susah. Bila kita dah tahu keadaan macam tu, kita gunakan atas jalan ketaatan. Kita gunakan atas jalan ketaatan. Macam contohnya, kita dah hafal Quran, dah hafal hadis, tiba-tiba nak mengajar, tak boleh mengajar kat sekolah, tak boleh mengajar kat universiti, tak boleh nak ajar kat kolej. Kena boleh mengajar kat kafar. Kafar pun dia tak akan bagi duit ni sepatutnya. Kerana apa? Tak ada SPM. Ini masalah tu. Maka perlulah ambil mana-mana bahagian daripada urusan dunia untuk meletakkan tempat kita selayaknya. Selayak macam kita dah hafal Quran, dah biasa jadi imam. Maka nak ambil tugas sebagai imam di masjid mana-mana, ada kelayakan. Maka kita cari benda yang menyebabkan ada kelayakan. Kalau kelayakan tu berkaitan dengan SPM, kelayakan tu kena khusus, kenalah ambil SPM sebab untuk kita ada kelayakan.
Kelayakan diri memang kita layak dan meletakkan pada tempat je. Maka dalam keadaan zaman sekarang ni, jangan menghukum ikut suka hati. Macam contoh, kita nak ambil kereta, kena ada lesen. Lesen tu nak memberitahu orang ni layak untuk bawa kenderaan. Benda tu tak ada masalah. Itu yang dikatakan fa'iza faragtu fansab. Jikalau kamu nak buat satu benda, buat sebaik mungkin. Maka dunia zaman sekarang ni macam tu, kita kena ikut macam mana haluan tu supaya jangan bertentangan arus. Bertentangan arus. Apa maksud bertentangan arus ni? Kalau kita mandi dalam sungai, sungai tu atas turun macam ni, kita pada bawah nak naik atas, memang tak boleh. Badan kita tak mampu. Hatta kalau kita naik kapal, air tu arus macam ni, kita kena kayuh ke atas, maka turun tu senang. Kayuh naik ke atas, turun tu mudah. Tetapi kalau kita turun ke bawah, kita naik ke atas, dia takkan sampai pada tempat yang jeti yang kita nak berhenti. Kemungkinan semak kita masuk. Sebab apa? Sebab kita dah mula melawan arus. Lawan arus ni apa maksudnya? Air tu kuat, badan kita tak ada kemampuan nak tolak. Tak kemampuan tolak. Maka badan kita tak kemampuan tolak. Tiba-tiba kita ingat kisah Nabi Musa. Masa dia bayi, mak dia letakkan je ke atas sungai Nil. Sungai Nil tu lawan arus, bawa je kepada iaitu istana Fir'aun. Kita kata kita pun menjadi macam tu. Jangan. Sebab itu satu cerita kisah daripada Nabi Musa, bukan untuk ikut sama cara yang macam tu, sebab ini bertentangan adat. Kita dalam kehidupan orang Islam tak boleh buat satu benda yang bertentangan adat, kan? Macam contohnya Nabi Ibrahim kena bakar, tak terbakar. Kita pula bakar orang. Kata iman kamu kuat, saya bakar kamu. Kalau kamu tak terbakar, samalah macam Nabi Ibrahim, tak kena macam tu, kan? Kalau kamu bakar orang tu, kamu akan kena disabitan bunuh orang sengaja, kan? Bunuh orang sengaja ni dihukum dengan bunuh, kan? Tapi zaman sekarang dengan penjara semua hidup. Maka benda-benda yang kita buat ni kenalah diteliti dengan berbagai-bagai pandangan yang sihat, dengan bukan pandangan asabiyah, pandangan lupa yang kita ni duduk atas penghidupan manusia biasa. Kita bukan malaikat, kita bukan alam jin, kita manusia yang perlu pada penghidupan seperti biasa. Ada kalanya kita lapar, kita nak makan. Ada kalanya kita ngantuk, nak tidur. Ada kalanya kita sakit, perlu perubatan. Ada kalanya kita perlukan teman. Kita perlukan semangat orang lain supaya kita naik semangat untuk belajar ataupun pengurusan yang lain. Ada kalanya kita perlu buang air kecil, buang air besar. Maka inilah penghidupan manusia. Jangan langgar kebiasaan penghidupan seperti biasa. Jangan langgar. Macam contohnya, tak apalah, nanti satu hari nanti saya hafal, satu malam hafal, besok 30 juzuk hafal, dah masuk. Itu benda yang luar biasa. Tak akan dapat pada kalau kita mencari. Jarang akan dapat macam tu. Payah nak dapat, jumpa. Maka kita kena jangan ikut cara yang macam tu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak engkau berharap. Berharap kat sini, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamu berharap. Berharap maksudnya apa? Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada masalah dalam kehidupan, kita berdoa, kita istighfar, kita zikir, dan kita mengucap kalimah syahadah dan berbagai, kita sembahyang hajat, kita sembahyang taubat, maka kita dah doa, usaha dan sebagainya, maka kita usahalah seperti macam mana manusia biasa. Kalau kita sakit dan sebagainya, kita rasa sakit ni boleh tahan, kita tahan. Tapi kalau kita tak tahan, kita tak tahu sakit ni apa, kita akan jumpa orang yang pakar dalam bidang sakit, itu doktor. Jumpalah doktor, sebab doktor tu belajar untuk memahami penyakit orang, dan dia belajar untuk memahami penyakit orang, dan dia belajar macam mana nak menyembuhkan penyakit orang dengan jenis-jenis ubat yang dia belajar, bidang je. Kadang-kadang yang belajar 5 tahun, kadang-kadang yang belajar 10 tahun. Itu hak je. Maka kita dah jumpa dengan dia, tiada ada kesalahan, memang itu yang sepatutnya. Kita jumpa dengan dia, tolong cek sakit saya untuk itu. Dia pun cek, tanya dada, nafasan dan sebagainya. Maka kadang-kadang dia dapat tahu, kadang-kadang dia tak dapat tahu. Tengok kemahiran yang ada pada diri dia. Tengok kemahirannya ada. Kalau kemahiran itu
Kalau dia tak pakar, dia kata kena jumpa pakar. Kalau 2-3 kali jumpa dengan dia kata ni kena jumpa pakar. Baru jumpa orang yang lebih pakar lagi untuk nak tahu penyakit kita untuk disembuhkan. Orang yang sudah berumur tahu penyakit ni macam-macam. Orang yang masih muda lagi biasanya tak tahu sakit. Sebab apa? Sebab tak pernah rasa sakit yang teruk-teruk. Gout semua apa tak pernah rasa, sakit jantung tak pernah rasa, asma tak pernah rasa dan sebagainya. Maka kalau tahu sakit tu, barulah dia tahu rupanya sakit ni luar biasa. Yang ini merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon syurga yang diingini dan menjauhkan neraka yang ditakuti. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala urusan kita buat sebaik mungkin supaya kita boleh masuk pada alam syurga yang ada 8 jenis peringkat, dan menjauhkan diri kita daripada 8 jenis peringkat api neraka. Atau kata Ibnu Katsir, jika selesai engkau dari mengerjakan urusan dunia dan sesudah engkau putuskan hubungan dengannya, maka tampillah mengerjakan ibadat dengan rajin dan hati yang lapang, mengikhlaskan niat serta keinginan semata-mata kerana Tuhanmu. Maka apabila kita dah buat urusan-urusan sesama manusia, kita dah masak, kita dah basuh baju, kita bekerja, kita mengajar dan sebagainya, maka benda-benda yang kita buat urusan-urusan di dalam kehidupan kebiasaan, bila masuk dalam semayang, ketepikan dulu segala urusan. Apa urusan berkaitan dengan dunia ke, berkaitan dengan akhirat ke, berkaitan dengan apa juga, ketepikan, tumpukan pemikiran kita semata-mata untuk menghadapkan Allah Subhanahu wa taala, supaya sembahyang kita tu ada nilai di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk surah Duha. Surah Duha adalah surah yang nombor 93. Surah Duha ni ada 11 ayat. Ada 11 ayat. Dia ada 40 kalimat, ada 172 huruf. Dia diturunkan di Mekah. Surah Duha ni diturunkan di Mekah. Surah Duha ni apa maksud? Permulaan siang. Permulaan siang. Duha iaitu waktu matahari dah terbit satu galah. Dah terbit macam pukul 8.30 dan sebagainya. Maka surahnya surah yang 93. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pendahuluan mengenai surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha artinya permulaan siang, iaitu surah ke-93, mengandungi 11 ayat dari jenis Makkiyah, dari jenis surah yang diturunkan di Mekah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Fajr. Surah ini memperkatakan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaliber dan sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengurniakan berbagai kenikmatan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat, agar baginda bersyukur kepadanya di atas nikmat tersebut. Maka surah Duha ni banyak mengisahkan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, kita panggil asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ni. Ayat Duha kenapa diturunkan? Kerana agak lama wahyu terhenti. Tidak turun semenjak malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu pertama, iaitu ayat Iqra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Baginda sangat merindukannya sehingga kerap benar pergi ke Gua Hira itu, menanti-nanti penerangan selanjutnya dari langit. Tetapi yang ditunggu tidak kunjung tiba, dan malaikat Jibril tidak juga muncul. Maka terasalah kesepian hidupnya, seolah-olah baginda terasing dari masyarakat kaumnya, terutama apabila orang-orang musyrikin mengejeknya dan berkata, sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan
dan membenci Muhammad. Kemudian malaikat Jibril pun turun membawa wahyu itu. Apabila turun surah ini, Nabi SAW pun bertakbir di akhir kerana kegembiraannya, lalu menghukumkan bertakbir di akhir surah itu sunat, dan diriwayatkan surahnya bertakbir di akhir surah ini, dan begitu pula di akhir setiap surah selepas adalah sunat, iaitu bacaan la ilaha illallah wallahu akbar. Oh, itu ni. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu wadduha. Wadduha demi masa permulaan siang, wal laili idza saja, dan demi masa malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak membiarkan engkau ya Muhammad dan tidak membenci. Huraian, Allah bersumpah untuk menguatkan kata-katanya dengan nama dua masa, iaitu permulaan siang yang memperlambangkan kesibukan dan bekerja, dan malam yang melambangkan sunyi, sepi, sesuai untuk tidur dan merehatkan diri. Dalam surah Duha ni, wal laili iza saja, demi masa permulaan siang, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan demi masa malam apabila telah sunyi. Siang untuk manusia bangun. Normalnya manusia bangun waktu siang. Majoriti orang waktu siang bekerja. Minoriti ada juga orang yang kerja waktu malam, tetapi tidak ramai. Wal laili idza saja, dan demi masa malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak membiarkan engkau yang Muhammad dan tidak membenci. Sedangkan orang-orang musyrik itu salah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali membiarkan baginda dengan meninggalkannya begitu sahaja setelah dipilih menjadi utusannya, dan tidak pula membenci setelah menghiasinya. Maka apabila turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Maka bila turun ayat itu pada Nabi SAW, Rasulullah bagi tahu ke orang. Tiba-tiba tak turun wahyu kat dia. Nabi pun fikir, adakah Allah Ta'ala tak suka kat dia, semua berbagai-bagai persepsi. Maka turunlah surah Duha ni nak untuk menenangkan hati Nabi SAW. Tuhanmu tidak membiarkan engkau ya Muhammad dan tidak membenci. Allah Ta'ala tidak pernah membenci Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi Muhammad, tetapi ditangguhkan sementara beberapa bulan supaya jangan turun wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menurunkan surah Ad-Duha. Walil akhiratu khairun laka minal ula, dan memanglah yang akhir itu lebih baik bagimu dari yang awal. Kehidupan Nabi SAW lepas berlaku perjalanan-perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan, lebih kita berumur, sebenarnya lebih kita matang. Lebih kita berumur, lebih kita banyak kita tahu, banyak kita faham. Dan kita jangan, pemikiran kita ni jangan nak menjadi orang besar, dah orang yang dah berumur. Kerana apa? Kerana kita akan sampai macam mana pun, kalau umur tu panjang akan sampai. Tetapi manfaatkan masa yang sudah ada. Masa yang sudah ada tu manfaatkan. Jangan disia-siakan masa yang sudah ada. Kalau kita nak kembali pada muda, tak akan berlaku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhanmu akan memberimu sehingga engkau pun berpuas hati. Percayalah ya Muhammad bahawa kurnia yang diberikan kemudian hari di akhirat itu lebih baik daripada yang diberi lebih dahulu di dunia ini, kerana akhirat itu kekal dan dunia akan fana. Lantaran itu Nabi SAW dalam doa yang mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tiada ada kehidupan yang bererti melainkan kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa
'aishal akhirah. Nabi SAW dia katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatata. Dan kehidupan selepas kematian, akhirat. Kalau jelas akhirat tu, kita nakkan akhirat tu lebih baik daripada kehidupan yang dunia. Maka Nabi SAW apa yang diuji di dunia, tetapi akhirat lebih menguntungkan, lebih menyenangkan, tiada kesakitan langsung. Dan kamu akan diberikan oleh Allah Ta'ala benda-benda yang buatkan kamu tenang setenang-tenangnya pada alam akhirat. Maka berdoalah Nabi, Allahumma la aisha illa aishatil akhirah. Wahai Tuhanku, tiada penghidupan kecuali penghidupan akhirat. Maksudnya apa? Penghidupan di dunia, penghidupan yang berbagai jenis ujian yang kita akan hadap. Kadang-kadang berbagai jenis sakit, kadang-kadang berbagai jenis masalah, kadang-kadang berbagai jenis yang kita tak suka. Itu penghidupan di dunia. Dan kehidupan yang kita rasa nak tenang, nak bahagia, nak semua apa, itu semua di alam akhirat. Itu maksud Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Wahai Tuhanku, tiada penghidupan kecuali penghidupan pada alam akhirat. Maksud apa? Tiada keselesaan yang begitu maksimum, keselesaan yang begitu luar biasa, rehat yang luar biasa kecuali alam akhirat. Allah berjanji akan memberikan kurnia yang berupa pahala, kemenangan melawan musuh, keteguhan, pendirian, bilangan orang-orang yang beriman bertambah dan lain-lain lagi, sehingga berpuas hati pula di akhirat kerana dapat syafaat dan kedudukan yang tinggi. Jadi janganlah bersusah hati kerana lambat turunnya wahyu. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji, tangguhkan wahyu, Nabi dah rasa gelisah, Allah Taala kata kena bersabar untuk dapatkan wahyu yang lain. Akan datang masa Nabi SAW di Mekah, orang di Mekah semua tak suka Nabi, dan orang tak percaya Nabi Muhammad tu Nabi. Bila dipindah di Madinah, tahun demi tahun, setahun demi tahun, Nabi SAW, kehormatan orang terhadap Nabi makin meningkat. Makin orang hormat, makin orang hormat, makin orang hormat. Pada permulaan Nabi dicela, Nabi dihina, Nabi dibuang, Nabi dipukul, Nabi dicerca permulaan. Tetapi sebelum Nabi wafat, Madinah menjadi satu negara yang ditakuti oleh Rom dan Parsi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah ia didapati engkau berkeadaan yatim lalu dilindunginya? Maka Nabi SAW anak yatim. Ibu ayah dia meninggal pada waktu dia dalam keadaan masih tak keluar daripada perut ibu lagi. Pada umurnya 10 tahun, mak ibunya meninggal. Bukan semasa kecil dahulu, iaitu yatim, iaitu tiada berilmu, kematian ayah dan ibu, lalu dididik oleh bapa saudaranya Abu Talib, dididik oleh atuknya Abdul Muttalib, sehingga dia meninggal sedangkan umurnya 8 tahun. Umur masa ibu meninggal umur 8 tahun, 7 ke 8 tahun. Lepas tu Abu Talib pula meninggal, Abdul Muttalib itu atuknya. Dan dilatih bekerja serta berusaha oleh iaitu bapa saudaranya Abu Talib, dengan keadaan aman sentosa tinggal di rumahnya. Apabila ibunya meninggal, atuk dia ambil tanggungjawab untuk nak jaganya. Bila atuk dia meninggal pula, bapa saudaranya Abu Talib yang jaga je untuk nak menjalankan kehidupan, bagi rumah, bagi tempat seperti anak dia sendiri, Abu Talib. Dan sesiapa yang kata kepada Abu Talib, ni siapa? Dia akan kata, ni anak saya. Ni siapa? Ni anak saya. Maka ada orang Kristian, iaitu Ahli Mesih, pengikut Nabi Isa AS, dia kata kepada Abu Talib, namanya Bukhairah. Bukhairah kata, wahai Abu Talib, ini anak kamu? Dia anak kamu. Saya rasa ni bukan anak kamu. Saya rasa dia ni mak ayah yang meninggal. Abu Talib kata, ya betul, mak ayah yang meninggal, saya bapa saudara je. Abu Talib kalau mana-mana kalau jumpa, kata, ni siapa? Anak saya. Dia buat Nabi Muhammad dengan diri seperti anak darah dagingnya yang sebenar. Asalnya dia anak yatim, tetapi didapat ayah semacam ayahnya sebenar ialah Abu Talib. Dan Abu Talib sayang sangat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sangat.
wa wajadaka dhalan fahada, dan tidaklah ia dapati engkau berkeadaan sesat lalu ditunjukkannya. Yakni bukanlah semasa dewasa engkau bingung memikirkan masyarakat kaum yang sesat, menyebabkan engkau kerap ke Gua Hira, mengasingkan diri, lalu engkau ditunjukinya perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memahaminya syariatnya, dan dilantik menjadi utusannya. Semasa itu umurnya 40 tahun. Maka Nabi SAW masa dia kecil, dia ni tak berapa suka untuk nak belajar. Nabi SAW tak, kalau nak pergi mana-mana jangan ngantuk, tidur dan sebagainya. Maka dalam perjalanan hidupnya tu, dia tak suka pada benda-benda yang syirik. Orang sebut tentang Uzza, Latta, Tuhan, Nabi tengok hati tak suka. Bila suka je lari, dia cari jalan yang lain, dia tak suka dan sebagainya. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan semula jadi Nabi Muhammad. Masa umurnya lahir sampai umurnya memayis. Memayis ni umur 7-8 tahun. 7-8 tahun, 7 sampai 9 tahun dikatakan memayis. 7 umur 9 tahun. Maka dalam keadaan memayis ni, dia pun tak tahu berkaitan dengan ketuhanan, tak tahu. Sampai umurnya 40 tahun barulah dapat petunjuk berkaitan agama yang sebenar. Berbanding dengan kita zaman sekarang ni. Kita pada zaman sekarang ni lahir-lahirnya dah ada orang azan, dah ada orang tahnik, dah ada orang buat akikah, dah ada orang buat kunduri. Lepas tu bila dah membesar sedikit, kita nampak orang sembahyang, kita nampak masjid, kita dengar azan, kita dengar berkaitan dengan cerita-cerita Nabi, kita ada tahu berkaitan dengan agama. Berbanding dengan Nabi SAW jauh. Nabi SAW lahir-lahir je dia nampak majoriti orang sembah berhala. Majoriti orang sembah berhala. Maka yang memayis dan saya membesar dan sebagainya, semua keadaan-keadaan kebanyakannya benda yang banyak mensyirikkan Tuhan dan agama tidak sampai. Agama-agama lain Nabi dengar, tetapi Nabi tak duduk majlis tu. Majlis iaitu siapa? Majlis daripada bapa saudara iaitu Siti Khadijah. Dia bawa kitab Injil. Maka bila dia buka kitab Injil dan sebagainya, orang duduk dengar apa yang dibaca Injil. Tapi Nabi SAW bila lalu, Nabi suka, tetapi Nabi tak duduk. Nabi tak tahu berkaitan dengan agama, Nabi tak tahu berkaitan dengan akhirat, Nabi tak tahu. Cerita dari kitab-kitab yang dulu, kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya ada mengisahkan berkaitan dengan syurga dan neraka, alam akhirat. Cerita berkaitan Dajjal ada pada 4 kitab. Cerita berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj ada dalam 4 kitab. Cerita berkaitan dengan Dabbah ada pada 4 kitab. Cerita berkaitan matahari terbit di barat ada pada semua kitab. Cerita berkaitan dengan hancurnya bumi kiamat, sama cerita macam mana diajar oleh Nabi SAW, dan perjalanan selepas kematian sama macam mana diajar mana-mana kitab yang terdahulu. 104 kitab yang wajib kita tahu 4 secara nama. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kitab Taurat dibawa oleh Nabi Musa, kitab Zabur dibawa oleh Nabi Allah Daud AS, kitab Injil daripada Nabi Isa AS, Furqan, Quran yang kita belajar, kita hafal dan sebagainya daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ada baki lagi, ada 100. Keseluruhannya ada 104. Keseluruhan cerita kat dalam tu lebih kurang sama. Tapi Quran ni dia nak membetulkan tulisan-tulisan orang yang salah. Dia kata Nabi Daud berzina. Dalam Quran kata dia bukan orang yang buat dosa. Dalam kitab-kitab yang lain, diorang padam cerita yang benar. Mereka kata Nabi Sulaiman ni ahli sihir. Dalam surah Baqarah mengatakan Nabi Sulaiman bukan ahli sihir. Dia membetulkan balik. Quran ni nak membetulkan balik terhadap tulisan-tulisan orang yang nak memfitnah Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Quran nak betulkan balik segala kisah-kisah. Dan ramai juga orang kafir tak tahu kisah 25 Nabi ni dengan cara yang jelas. Bila kita pergi ke mana-mana negara orang kafir, jangan pergi negara orang Islam, banyakkan orang Islam tahu.
Mesir negara orang Islam, banyakkan orang Islam. Turki banyak orang negara orang Islam. Bahasa juga beza. Tapi kalau kita pergi Australia pun dah ramai orang Islam. Jumpa dengan orang yang betul-betul Kristian. Pergi kepada England, Jerman, pergi kepada Mexico. Kalau kita duduk dengan orang, bercerita berkaitan dengan orang, dia macam terdiam. Sebab apa dia diam? Dia tak sangka kisah yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul ni jelas pada umat orang Islam. Kisah Nabi Adam jelas pada umat Islam. Kisah Nabi Idris, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Zulkarnain, semua itu jelas pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dicerita kepada orang kafir terkejut. Macam mana orang Islam boleh tahu? Sebab ada dalam Al-Quran. Lepas tu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi. Maka cerita tu sudah jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur dia mumayyiz, boleh belajar, sampailah umur 40 tahun barulah dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lama ke tak lama? Lama tu. Nabi sabar luar biasa lama. Daripada umur 7 tahun sampailah umur 40 tahun, agak-agak berapa tahun Nabi sabar? Nabi sabar hampir dekat 37 tahun. 33 tahun. 33 tahun Nabi duk memikir apa sebenarnya agama, kenapa diorang sembah berhala. Nabi sentiasa memikir jalan. Sampai 33 tahun dia sabar, barulah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan yang sampai kepada Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun lebih, barulah dapat keseluruhan daripada keseluruhan cerita-cerita Nabi dan Rasul. Dan Nabi pada umur yang 63 tahun baru dapat tahu keseluruhan cerita semua makhluk Allah. Dia tahu semua. Sampai dia tahu siapa yang bakal masuk syurga, dia tahu siapa yang bakal masuk neraka. Sampai tahap tu Nabi tahu. Tapi Nabi sabar demi sabar, semua ia tahu. Allah Ta'ala ambil nyawa je, kan? Allah Ta'ala ambil nyawa, maksudnya wafat. Sampailah Nabi wafat pada umur 63 tahun lebih. Itu dia katakan wa wajadaka dalam fahada. Nabi dalam kegelapan selama 33 tahun. Nabi tak nampak apa tu Islam yang sebenar. Dia tak tahu apa agama yang lain. Dia pelik dengan kelakuan-kelakuan yang rosakkan akal, mengatakan Tuhan tu banyak. Dia tak boleh terima Tuhan tu daripada bahala, tak boleh terima daripada batu, tak boleh terima daripada tanah, tak boleh terima. Maka semua tu tidak terjawab selepas umurnya 33 tahun. Lama tu. Bukan perkara yang mudah. Bukanlah semasa dewasa engkau bingung memikirkan masyarakat kaummu yang sesat, menyebabkan engkau kerap ke Gua Hira. Maka Nabi SAW kerap ke Gua Hira. Kenapa? Sebab bila umur Nabi SAW umur 37, Nabi dah tak tahan. Nabi dah tak tahan dengan segala apa yang kegelapan yang dia nampak, kezaliman yang dia nampak, penindasan yang dia nampak, penyembahan berhala yang salah, Tuhan yang salah. Siapa nak pimpin dia pun tak tahu, siapa yang tunjuk jalan yang sebenar pun dia tak tahu dan sebagainya. Maka Nabi start umur 37 suka mengasingkan diri. Umur 37 dia dah jauhkan diri daripada masyarakat, duduk kat Gua Hira. Maka naik turun sampailah umurnya 40 tahun, 37, 38, 39, 40. 4 tahun Nabi naik turun Gua Hira, barulah tahun yang keempat dapat bertemu dengan malaikat Jibril. Bukan senang Nabi SAW dapat wahyu. Bukan Nabi tidur kejap, ada masalah, tidur, bangun dah selesai. Tak macam tu. Nabi SAW nak dapatkan wahyu pun mengasingkan diri di Gua Hira, sebab dah pening sangat dengan masyarakat, tak tahu jalan keluar, dah buntu dan sebagainya. Maka makan masa 4 tahun. Dan naik Gua Hira berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, dia rasa reda, dia rasa macam lupa masalah sikit, dia turun balik. Naik, lepas tu ada masalah, nampak masalah orang buat kezaliman dan sebagainya sebab bahala, kita tekan, naik balik je masuk. Sampailah hari umur 40 tahun barulah bertemu dengan iaitu malaikat Jibril. Bertemu dengan malaikat Jibril, bagi wahyu kat dia pula 5 ayat. Bila sampai 5 ayat,
Berapa bulan buat dapat? Lagi pening Nabi, macam mana ni? Adakah dia akan datang terus, akan datang lagi ke tidak datang? Dalam keadaan taraddud, dia datang lagi ke tak datang lagi. Sebab dia tak tahu. Sampailah turun surah Duha ni untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Kita kalau ada masalah, nak selesaikan masalah, kena sabar. Nak selesaikan jadi masalah kita, kena sabar. Apa benda yang kita susah, apa kita kena hadap, kita gunakan sebaik mungkin dan sabar dengan apa jua masalah, sebab jalan keluar masalah tu akan ada, tetapi kita tak tahu berapa lama. Nabi sendiri pun dapat wahyu makan masa 33 tahun. Nabi pun naik Jabal Sur untuk dapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, nak tenangkan diri, 4 tahun baru dapat iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu engkau ditunjukkan perkara mentauhidkan Allah, memahamkan syariat, dan dilantik menjadi utusannya semasa itu umurmu 40 tahun. Maka Nabi SAW dididik sedikit demi sedikit berkaitan dengan tauhid, sampailah naik Isra' dan Mi'raj. Dididik sedikit demi sedikit berkaitan dengan syariat, dididik berkaitan dengan ihsan, sampailah sempurna. Hanya pengajaran daripada surah Duha ni, surah Duha ni, Allah Ta'ala tahu semua kisah kita. Allah Ta'ala tahu berkaitan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kita Allah Ta'ala tahu. Lebih-lebih lagi tahu semua makhluknya, Allah Ta'ala tahu. Awal dan akhir kehidupan kita Allah Ta'ala dah tahu. Segala apa yang kita dapat, segala benda yang kita tak dapat, segala benda yang kita susah, segala benda yang kita senang, Allah Ta'ala tahu keseluruhannya, dan tak sampai masa ataupun sampai masa, semua itu atas tergantung dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa pada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala aturkan bagi Nabi Muhammad, begitu juga hidupan kita. Kita memilih baik, dapat baik. Kita memilih jahat, dapat jahat. Maka kita dituntut untuk sentiasa memilih sangka baik dengan Allah dan memilih kebaikan, memilih dalam ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alima fis sudur. Ya Allah yang mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami, Allah. Apabila sekalian dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Apabila sekalian dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami, ya rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala balak, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.